Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal Qur'anil 'azim wa sunnata nabiyil karim wa hadana bihima ila siratil mustaqim wastanqadhana min turuqil jahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia pengurusi majlis, Ustaz Roshimi, tetamu-tetamu kehormat daripada luar, Kuibs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih sehingga kekal sehingga ke petang lah. Para dekan pengurusan tertinggi Kundus Universiti Islam Perlis, pelajar-pelajar, adik-adik, tak berasa macam pakcik lagi lah saya ni, berasa macam pelajar-pelajar ni adik-adik saya lah kan. Walaupun saya tak ada lah adik seusia antum semua lah, tapi nak mendekatkan gap antara jurang ana dengan antum sendirilah, dan para penonton yang menonton daripada pagi sehingga ke saat ini menerusi saluran Pro Media Tajdid yang dibawakan khusus bersama-sama dengan program inilah. Anda tak ambil masa yang banyak lah, kerana kita daripada pagi sampai ke petang dijelaskan tentang maksud ataupun ta'rif ataupun definasi as-sunnah, perbezaan as-sunnah, persamaan as-sunnah dengan hadis, kemudian diperincikan dari sudut kita panggil jenis-jenis as-sunnah itu sendiri kepada qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Dan bila mana pergi kepada fi'liyah itu diperincikan lagi kepada ghair tashri'iyah dan tashri'iyah, yang khusus kepada persoalan-persoalan berkaitan jibiliyah dan sebagainya lah. Okey, itu semua kita dapat pada pagi tadi lah. Dan petang ini kita dapat daripada Dr. Azwira dan Dr. Luqman sendiri berkaitan dengan peranan sunnah itu sendiri dalam konteks fiqh dan interaksi as-sunnah dalam menafsirkan arahan-arahan Allah SWT, khitab ataupun nusus yang datang daripada Al-Quran itu sendiri, teks yang datang daripada Al-Quran bersumberkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak bahawa keseluruhan itu menampakkan peranan dan fungsi as-sunnah itu sendiri dalam kehidupan seorang Muslim. Dan petang ini insya-Allah kita nak berada pada mengangkat agenda sunnah itu, mengangkat agenda sunnah itu sendiri dalam kehidupan penuntut ilmu itu. Tajuk ini dia umum, dia umum, bukan semata-mata penuntut ilmu ulum syar'iyah, tapi dia melibatkan keseluruhan ilmu. Kerana sumber asasi kehidupan manusia itu sendiri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, dalam apa jua disiplin ilmu dia mesti balik kepada dua sumber asasi yang paling utama dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini tidak pernah terkeluar daripada konteks sumber ilmu yang berasaskan sumber wahyu dan berasaskan sumber rasional. Kedua-duanya tak pernah lari, tak pernah terkeluar daripada kedua-dua benda tersebutlah. So dia naqli dan aqli. Apa yang ada di dalam perbendaharaan yang ada di dalam as-sunnah itu sendiri, yang akhirnya akan membabitkan Al-Quran itu sendiri juga tidak pernah terkeluar daripada kerangka ilmu itu sendiri yang bersumberkan naqli dan aqli. Naqli itu ialah reveal knowledge yang bersumberkan wahyu yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quranul Karim yang kita sebut sebagai wahyu matlu, yang terungkap siap. Al-Quran itu ialah bila Allah sebut wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu dia merangkumi Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu diturunkan secara matlu, siap terungkap.
Maksudnya apa yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah SAW, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan akhirnya kita sampai dapat Al-Quran itu dengan izin Allah SWT. Kita ada mushaf lah kan, itu. Yang satu lagi lah ghairul matlu, yang tidak siap terungkap. Dia adalah ayat-ayat yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingatlah bahawa Rasulullah SAW itu, walaupun ayat yang disusun oleh Rasulullah SAW itu masih dalam lingkungan wahyu. Sebab tu bila kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis qauliyah baginda Rasulullah SAW, dia ringkas dan padat. Sebagaimana yang Prof. Dr. Azman sebut tadi, yu'ta min jawami'il kalim itu. Rasulullah SAW diberikan, diwahyukan, bila Rasulullah sampaikan itu dia ringkas dan padat itu kan. Diperbincangkan panjang walaupun ringkas dan padat. Contoh yang Dr. Azura bagi tadi, la darara wa la dirar, dia pendek aja, innamal a'malu binniyat, pendek aja, tapi dia jami' mani', dia inklusif dan eksklusif secara keseluruhannya. Okay. Tak lama insyaAllah. Petang ni kita nak tengok, anda cuba nak letak dalam kedudukan yang sebenarnya, kedudukan sunnah itu dalam kehidupan para penuntut ilmu itu. Tak banyak, hanya 5 saja kedudukan ilmu dalam Islam, kemudian sunnah sebagai sumber kehidupan, kepentingan sunnah dalam ilmu, kewajipan penuntut ilmu terhadap sunnah, dan akhirnya kesimpulan. Okey, ini sedikit saja. Ilmu dalam Islam merupakan merujuk kepada maksud syumul, komprehensif dan bersepadu. Ini tak dapat siapa pun nafikan. Bila kita sebut ilmu dalam Islam, dia mesti bersifat syumul, komprehensif dan bersepadu. Itu barulah dia datang dalam bentuk ilmu yang sebenarnya. Perkara ini bertitik tolak daripada visi dan misi Islam bagi menyelesaikan permasalahan manusia secara menyeluruh. Kalau tidak, tak ada apa-apa guna. Allah turunkan para rasul alaihimussalam, kemudian Allah turunkan kitab-kitab suci, kemudian Allah akhirkan dengan Nabi Muhammad SAW, bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran dan sunnah. Bila Allah sebut rahmatan lil alamin, itu tak ada apa-apa fungsilah kalau dia tidak boleh menyelesaikan permasalahan manusia secara menyeluruh. Jadi ilmu di dalam Islam adalah berteraskan, sebagaimana disebut tadi, berteraskan sumber nakli iaitu reveal, dan akli iaitu rasional. Dia mesti rasional. Reveal pun, bila dia reveal pun, bila membabitkan persoalan bukan ta'abudi, dia mesti rasional. Dia mesti ada illah dia. Dia mesti ada kenapa. Cuma kita ya tak tahu. Ini duduk dia dalam rasional, akli. Okey. Bersumberkan nakli dan akli ini meliputi semua jenis ilmu. Sama ada ilmu itu bersifat ulum syar'iyyah maupun bersifat ulum hukmiyah. Tak ada siapa boleh nafi benda itu. Jadi asas ilmu Islam itu mesti diasaskan, mesti bersumberkan kepada nakli dan akli. Sama ada ilmu itu membabitkan di bawah disiplin ulum syar'iyyah yang macam antum lah kan. Di sebelah di audien anak sekarang, anak rasa melibatkan fakulti Al-Quran dan Sunnah dengan fakulti pengajian Islam. Antum lebih kepada ulum syar'iyyah. Manakala ilmu-ilmu lain yang lebih kepada yang kita panggil di bawah disiplin yang tidaklah membabitkan disiplin pengajian Islam itu sendiri masih berada di dalam dua sumber ini, sumber nakli dan akli. Okey. Sebagai seorang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menuntut untuk kita mempelajari, mendalami dan memanfaatkan semua ilmu tersebut dalam kehidupan. Al-Quran bila membicarakan tentang suatu perkara ataupun menjelaskan tentang suatu perkara selalu mengungkapkan ayat-ayat seperti afala taqilun, afala yatafakkarun, kan, ya ulil albab. Semua itu
kalau anda ambil di sini membabitkan persoalan perlu berfikir menggunakan akal, kerana bila kita bercakap tentang ilmu, dia akan berkait dengan penggunaan akal fikiran. Dia menggunakan akal fikiran. Okey. Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan kepentingan menuntut ilmu dan mendalaminya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Banyak hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini antara manfaat antum semua kita berada pada jalan yang telah Allah pilih ini. Okey, idza mata ibnu insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Antaranya ialah ilm yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu dia tak boleh. Ilmu bermula dengan maklumat dahulu. Kita kutip maklumat. Kan? Kemudian kita yakini dia jadi ilmu, dan ilmu itu sifat dia mesti dimanfaatkan. Kalau ilmu tak dimanfaatkan, tak ada apa lah. Dia hanya tinggal maklumat lah. Kan? Itu. Okey? Ini. Atas asas ini, kedudukan orang berilmu telah diangkat darjat kedudukannya berbanding orang yang tidak berilmu. Ini nak membuka bahawa kedudukan kita ini adalah kedudukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penuntut ilmu. Okey? Yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Okey? Sebab tu ada beza antara abid dengan alim. Sebab beribadah tanpa ilmu itu dia tak sebagaimana beribadah dengan ilmu. Sebab dia sampai ke tahap yakin bila kita beribadah dengan ilmu. Okey? Okey. Yang ni yang menjadi asas kepada kita lah tadi tentang ilmu lah. Okey. Yang kedua ialah sunnah sebagai sumber kehidupan. Ini. Nanti kita akan pergi akhir sekali tujuan dia kenapa tajuk ini cuba diketengahkan. Sebab kita nak mengangkat agenda sunnah itu dalam kehidupan manusia. Dan akhirnya kita nak letak bahawa bila mahasiswa-mahasiswi ataupun penuntut-penuntut ilmu mendapat gambaran yang jelas tentang sumber, antara dua sumber asasi ilmu itu, iaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW ini, dia buat apa pun dia akan bertindak, menilai perbuatan dia, segala tindak tanduk dia, semuanya mesti bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nak buat sesuatu apa pun dalam kehidupan, kan? Dia dah kutip ilmu, kemudian nak buat sesuatu dalam kehidupan apa pun, dia mesti balik apa yang Al-Quran kata dan apa yang Sunnah jelaskan. Yang tu, kan? Barulah dia seiring dan sejalan dengan konsep Allah angkat darjat orang-orang yang berilmu tu. Kalau tak, dia tak bagi manfaat kepada siapa-siapa. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu berilmu, kamu pergi buat jahat, apa guna? Tidak. Buat Allah angkat orang-orang yang berilmu, disertakan orang-orang perbincangan, orang-orang diangkat, orang-orang berilmu itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep itu, agenda itu mesti selari dan selaras. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 113, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalallahu alaikumul kitab alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam ayat ini menjelaskan tentang kitab, iaitu Al-Quranul Karim, dan hikmah yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, memberi maksud al-hikmah itu ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Manaqatan dalam kitab dia Tarikh Tashri' Al-Islami menjelaskan bahawa apa sahaja yang sahih bersumberkan sunnah Rasulullah SAW, sama ada berkaitan perkara at-tashri' yang kita bincang pagi tadi, kepimpinan, kehakiman, merupakan hujjah bagi seluruh umat Islam. Wajib bagi setiap Muslim mengikut dan berpegang dengannya
seperti mana kedudukan Al-Quran Karim. Okey. Dan Rasulullah SAW menjelaskan perkara yang sama, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini jelas. Okey. Jadi atas asas ini peranan dan sifat sunnah itu adalah tidak boleh berpisah daripada Al-Quran. Manhaj sunnah bergerak dan berlangsung di dalam orbit yang sama dengan Al-Quran, sebagaimana yang Dr. Luqman jelaskan tadilah. Ini kerana sunnah merupakan penerang kepada Al-Quran Karim. Okey, ini ana jelaskan sebagaimana yang diungkapkan ini, innakum tuhaddithuna bi ahadits lam najid laha aslan fil Quran. Seorang mengatakan bahawa ini kamu bercakap tentang perkara-perkara yang tak ada dalam Al-Quran Karim. Faghadiba Umran wa qala innaka mru'un ahmaq. Sesungguhnya kamu lelaki yang tak gunalah. Tajidu fi kitabillah az-zuhr 4 rakaat. Kamu adakah dalam Al-Quran Karim zuhur 4 rakaat? Tak ada. Kan? Okey, sampai habislah, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakah dan sebagainya. As-sunnah dia perlu berjalan selaras dan seiring dengan Al-Quran Karim. Sebab tu Dr. Luqman sebut tadi, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu bukan semata-mata Al-Quran, tetapi bersama-samanya ialah as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menurut Al-Qaradawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, tentang kesyumulan as-sunnah ini, fahuwa manhajun yatamayyazu bisyumul li hayatil insani kulliha tulan wa ardan wa umqan. Jadi kita nak faham as-sunnah ini dalam konteks kesyumulan as-sunnah itu. Dia adalah penerang Al-Quran. Al-Quran datang dalam bentuk yang syamil, kamil, mutakamil, ini bersepadu semua. As-sunnah pun begitu. Dia komprehensif, dia bersepadu, dia syumul. Al-Qaradawi sebut 3 sifat, iaitu secara horizontal, secara kita panggil tulan, ardan. Okey, ardan secara horizontal. Okey, dan yang kedua secara vertikal, daripada atas ke bawah. Dan yang ketiga secara umq, secara mendalam ke bawah. Bukan sangat mendatar atas ke bawah lagi. Kita bila kita buat graf, kita buat yang horizontal dan vertikal lah. Yang bawah kita tak cerita. Okey. Ini yang apa ni? Kejap. Mana dia? Okey, menyeluruh secara horizontal ini merentasi semua zaman dan semua masa dan zaman kehidupan manusia. Bermula dari kehidupan janin di dalam perut ibu dia sehingga selepas kematian. Maksudnya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah gambarkan, maksudnya apa-apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu membabitkan perkara-perkara yang sebelum kelahiran seseorang sehinggalah selepas kematian. Bukan selepas kematian. Rasulullah SAW ceritalah tentang inqata' amal ibn Adam tadi, selepas tu apa dia? Kan cerita tentang perkara-perkara selepas kematian. Menyeluruh secara vertikal, merangkumi semua urusan kehidupan manusia, sama ada di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, ketika bekerja, hubungan dengan Allah, diri sendiri, keluarga, sesama muslim dan bukan muslim, malah dengan manusia, haiwan dan tumbuhan. Jelas. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dia dengan keluarga dia. Ini kita dengan orang lain hebat bukan main, dengan keluarga Allahu Akbar. Sedangkan Rasulullah SAW sebut khairukum li ahli wa ana khair li ahli. Antara yang terbaik daripada kamu adalah orang yang baik pada keluarga dia. Dan Rasulullah SAW lah yang paling terbaik pada keluarga dia. Urusan interaksi dia tu, kasih sayang dia, penyayang dia dan sebagainya. Hubungan sesama manusia, malah dengan bukan sesama muslim saja, dengan bukan muslim juga.
Semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan qaul dia, berdasarkan fi'al dia, berdasarkan takrir dia. Semua menyeluruh secara mendalam, mencakupi keseluruhan fakulti keinsanan. Bukan fakulti Quran Sunnah, fakulti FBI. Manusia itu adalah sebuah satu susuk tubuh yang di dalamnya ada aspek jasmaninya, ada aspek aklinya, ada aspek ruhinya. Terkandung hal-hal yang zahir dan benda-benda yang fizik dan metafizik ada dalam diri manusia. Cover secara keseluruhannya di dalam sunnah itu sendiri. Okey? Okey. Masa tak berapa ni, Dr. Batubari tunggu turn dia secara online. Jadi anda nak kena cepat lah. Anda tinggal berapa minit lagi? 10 minit. Okey. Okey. Kepentingan sunnah dalam ilmu. Okey, sunnah adalah sangat penting dalam segenap urusan di dalam Islam. Sunnah merupakan sumber rujukan Muslim dalam kehidupan. Hasan Al-Banna sebagai seorang tokoh gerakan Islam, dia mengutarakan satu benda sebab dia nak bawa balik manusia ini balik akhirnya merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Benda yang kadang-kadang hilang dalam kehidupan masyarakat Islam ketika itu. Jadi dia nak bawa balik bahawa Al-Quran wa sunnah al-mutahharah huma marji'un kullu muslim. Okay? Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW ini adalah sumber pada setiap individu muslim. Bukan orang yang mengaji pengajian Islam saja, tak. Setiap individu muslim. Dan dia bukan berkaitan dengan ahkam. Bila sebut ahkamul Islam, bukan hukum-hukum tasyri'i itu saja. Semualah. Okey, semua membabitkan semua perkara. Okey. Walaysat al-ahkam maqsurah ala janib at-tasyri'i al-amali faqat. Okey, jadi tapi semua bila sebut ahkamul Islam dia membabitkan aqidah salimah, mafahim wa tasawurat, konsep tentang Islam, syair wal ibadat dan sehinggalah akhlak, afkar, al-amal, al-anzimah, hatta dalam menguruskan agensi-agensi tertentu. Okey. Jadi yang semua ini nak tunjuk bahawa as-sunnah ini merentasi keseluruhan. Bila kita bercakap tentang as-sunnah khususnya dalam pengajian Islam dan juga bukan pengajian Islam, dia merentasi keseluruhan disiplin ilmu Islam. Sama ada usuluddin, syariah, dakwah, Al-Quran dan sunnah, malah sastra Arab. Semuanya membabitkan perkara-perkara berkaitan dengan as-sunnah itu sendiri. Okey? Yang ni ana tak nilah. Okey. Ta'rifan ulama berkaitan dengan sunnah dalam semua disiplin ilmu, sab-sab ilmu yang ada di bawah pengajian Islam itu menjelaskan di dalam ilmu ulumul hadis, kemudian ahli hadis begitu, ahli usul ada ta'rifannya berkaitan dengan sunnah. Okey, fiqh pun ada berkaitan dengan sunnah. Kan? Bila berbicara tentang perlembagaan, tentang perlembagaan lah, dustur sesebuah negara. Juga Al-Maududi sebagai salah tokoh kenegaraan dalam Islam menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah. Semua. Okey, dalam bidang dakwah pun begitu. Malah anak quote kata-kata Dr. Arifuddin Ahmad, Profesor Dr. Arifuddin Ahmad ini nak jelaskan bahawa meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan itu sendiri. Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam bukan hanya menyangkut persoalan hukum saja, melainkan keseluruhan aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain sebagai sumber hukum, hadis Nabi juga merupakan sumber kerahmatan, sumber tauladan dan sumber ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang ana akhir sekali ana quote kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkenaan dengan kewajipan setiap individu terhadap sunnah Rasulullah SAW ini. Beliau berkata, wa ala kulli ahadin, ni bukan pengajian Islam saja, semualah,
yusdiqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi wa yuti'ahu fima amara tasdiqan 'aman wa ta'atan 'ammah. Semua kita perlu membenarkan apa yang Nabi Muhammad SAW jelaskan kepada kita secara ketaatan yang am, kebenaran yang umum dan ketaatan yang ammah. Kemudian barulah membabitkan persoalan-persoalan yang lebih mendalam bila kita melihat kepada pengkhususan hadis itu sendiri ataupun pengajian sunnah itu sendiri. Tapi secara asasnya semua daripada kita perlu membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kita taat. Barulah dia sampai ati' Allah wa ati' ar-Rasul, itu ketaatan yang mutlak, bukan ketaatan yang muqayyad. Okey. Sebagai kesimpulan, setiap penuntut ilmu perlu meletakkan sunnah sebagai asas sumber kehidupan secara menyeluruh selepas Al-Quran Al-Karim. Jadi agenda, bukan nak inilah agenda QUIP ini, bila kita tengok balik akan meletakkan agenda inilah, agenda meletakkan sunnah sebagai asas sumber kehidupan secara menyeluruh selepas Al-Quran Al-Karim. Dia bukan fakulti-fakulti yang membabitkan pengajian Islam semata-mata, tetapi keseluruhan fakulti yang ada di QUIP ini yang sedia ada, yang bakal akan datang, akan kita letakkan agenda sunnah sebagai sumber kehidupan, bukan sunnah-sunnah yang kecil-kecil, sunnah secara keseluruhan itu sebagai sumber ilmu itu selepas Al-Quran Al-Karim. Kedudukan sunnah di dalam Islam perlu diangkat menjadi agenda besar berstruktur kepada penuntut ilmu secara keseluruhan. Sebab tu insya-Allah ada usaha untuk meletakkan kursus yang wajib diambil oleh keseluruhan pelajar di QUIP, khususnya kefahaman terhadap penghayatan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Bukan khusus kepada disiplin ilmu masing-masing, tapi keseluruhan pelajar untuk bergraduan ataupun bergraduat daripada QUIP ini perlu jelas tentang sumber kehidupan mereka yang perlu mereka letak di depan dahulu, sumber rujukan dan sumber kehidupan, iaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa jadilah, nak jadi apa pun jadilah selagi tepat dengan syarak, tapi dia mesti letak dua benda ini dalam kehidupannya. Barulah kami percaya bahawa semua ini akan menatijahkan seorang manusia bukan sahaja mempunyai nilai agama yang tinggi, juga akan melahirkan manusia yang mempunyai nilai good citizen bagi sebuah negara atau negeri yang menyumbang kepada kemajuan yang menyeluruh. Bukan kemajuan material semata-mata, tetapi kemajuan ketamadunan manusia itu sendiri. Asasnya ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang bermanfaat itu alhamdulillah kita ambil, yang kurang itu memang kelemahan anda dalam menyusun dan meletakkan sesuatu perkara tersebut. Yang baik anak saya tak ada apa-apa kot. Cukup masa? Betul-betul ya? Okay. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi